Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu soalan daripada kepimpinan PKR, di mana Hadi dan Tuan Ibrahim. Kenapa nama Presiden PAS dan juga bos besar PAS Tuan Ibrahim ini ditanya keberadaan mereka, ditanya lokasi mereka, adakah mereka saat ini sedang melarikan diri, adakah mereka sedang tidak dapat dikesan kedudukan dan lokasi mereka, ataupun mereka sudah hilang. Nah, saudara-saudara, menurut ahli parlimen PKR, di mana Hadi Awang dan Tuan Ibrahim ketika pemimpin PAS sebar fitnah. Ini satu tamparan dan satu kejutan kepada kepimpinan PAS, bukan saja kepada kepimpinan PAS, tetapi kepada seluruh kepimpinan Perikatan Nasional. MP Sungai Petani, menurut artikel, Muhammad Taufik Johari secara sinis berkata, dia berasa kagum dengan perkongsian timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim, Tuan Man, mengenai tuntutan memohon maaf dan memaafkan dalam Islam. Bagaimanapun Muhammad Taufik mempersoalkan sikap berdiam diri Tuan Ibrahim dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang apabila pemimpin mereka terlibat dalam menyebarkan fitnah. Di manakah ulama-ulama dalam PAS yang sepatutnya menegur jika mereka benar-benar berpegang pada ajaran Islam? Mengapa mereka diam membisu apabila fitnah menjadi budaya dalam parti mereka? Pada 27 Januari yang lalu, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria mengaku salah dan memohon maaf kerana mendakwa Menteri Belia dan Sukan Hana Io sebagai anak YTL apabila mengaitkan pemimpin DAP itu dengan tokoh korporat Yeo Tiong Lei. Kenyataan itu dibuat tidak lama selepas MP Kepala Batas daripada Parti PAS, Siti Mastura, diarah membayar lebih 830k kepada 3 pemimpin DAP kerana mereka mempunyai pertalian dengan pemimpin komunis. 11 Disember lalu, Razman turut memohon maaf kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakorming kerana mengaitkannya dengan insiden kibaran bendera Cina di Teluk Intan pada 24 Oktober. Tuan Ibrahim dalam satu hantaran di FB berkata, tindakan memohon maaf dan memaafkan adalah perbuatan terpuji dalam Islam. Jadi saudara-saudara, di sini pula dalam artikel ini menyatakan PAS perlu bertobat. Mengulas perkara itu, Muhammad Taufik berkata, PAS perlu bertobat dan menjadikan fitnah berhenti menjadikan fitnah sebagai alat politik. Jangan kita normalisasikan sikap hipokrit ini, jangan beri muka kepada pemimpin PAS yang menjadikan fitnah sebagai alat politik hanya kerana mereka mendakwa perjuangan mereka atas nama Islam. Jadi saudara-saudara, ini keputusan daripada MP PKR yang bagi saya pasti satu tamparan hebat kepada kepimpinan PAS. Apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan di dalam kepimpinan Parti PAS, kita nak cerita, kita telah mendengar berkaitan dengan isu fitnah. Ada yang kata pemimpin PAS fitnah, melibatkan baru-baru ini daripada ahli parlimen PAS Siti Mastura yang telah membayar 830k kepada kepimpinan DAP Lim Kit Siang, Lim Guan Eng, dan kalau tak silap ada satu lagi. Dan begitu juga berkaitan dengan kenyataan Pesuruhjaya PAS Perak Razman
yang melibatkan salah satu menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan, yaitu Hanayo, Menteri Belia dan Sukan. Setelah timbul berita dan isu ini, ada yang kata parti PAS ini, adakah mereka ini parti fitnah? Ada yang kata dengan membayar 830.000 tersebut, Siti Mastura yang membayar RM 830K kepada pemimpin-pemimpin DAP, itu juga antara persoalan yang timbul. Adakah itu akan membuatkan PAS muflis? Dan dari mana RM 830K itu? Dan maklumat tambahan juga, Muhyiddin pun telah membayar deposit kepada pemimpin DAP juga. Saya tak pasti melibatkan fitnah atau apa, tapi rasanya itu juga melibatkan dengan satu isu lah. Jadi pada akhirnya, adakah kepimpinan PAS Bersatu ataupun Perikatan Nasional khususnya akan kehilangan ahli ataupun mungkin lebih teruk wakil rakyatnya? Mungkin bukan saja kehilangan, tetapi masuk ke dalam ataupun sokong istihar, sokong kerajaan. Dalam satu surat artikel daripada Malaysia Kini bertarik 28 Januari, ahli PAS wajar sertai amanah. Seperti yang kita tahu, amanah di dalam Pakatan Harapan. Kebelakangan ini, tindakan segelintir pemimpin PAS melemparkan tuduhan palsu, fitnah meluluh telah mencemarkan nama baik Islam, serta merosakkan kepercayaan rakyat terhadap politik yang sepatutnya menjadi medan mendidik dan menyatukan umat. Misalnya kes MP Kepala Batas Siti Mastura diarah membayar lebih 800.000 atas tuduhan palsunya ke atas beberapa pemimpin DAP. Keputusan mahkamah itu menunjukkan bahwa budaya fitnah hanya membawa kepada kehancuran integriti. Kedua, kenyataan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria yang membuat tuduhan bahwa Menteri Belia dan Sukan Hanayo merupakan sebahagian daripada pengasas YTL. Tuduhan Razman ternyata tidak berasas sama sekali dan menyimpang daripada fakta sebenar. Kejadian seumpama itu adalah bukti bahwa sebahagian pemimpin PAS lebih mengutama agenda pribadi dan politik sempit berbanding kepentingan ummah. Sebaliknya, perbuatan mereka hanya menguntungkan pihak yang mereka sendiri sering serang, seperti DAP yang mendapat pampasan besar hasil tindakan undang-undang. Sebagai parti yang membawa prinsip sederhana, amanah menyeru semua ahli PAS yang kecewa dengan budaya, fitnah dan politik tidak beretika itu untuk menyertai kami. Dalam amanah, kami mengamalkan politik berteraskan akhlak mulia, kejujuran dan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam yang sebenar. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, Anda rasa berapa ahli PAS, berapa UHB PAS, ataupun mungkin Perikatan Nasional, mungkin daripada Bersatu, yang mungkin akan menyertai kerajaan selepas ini? Apa komen Anda?